Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan pada pelajar-pelajar semua. Harap semuanya sihat-sihat saja hari ini. Untuk kelas hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam. Patutnya hari ini pendidikan Islam tingkatan 5, tingkatan 4 kan, tapi tingkatan 5 cikgu dah bagi latihan dan juga cikgu dah minta tolong kamu buat nota dan cikgu dah minta kamu dah terang kat kamu pada hari Selasa yang lepas kan. Jadi hari ini cikgu akan terang untuk tingkatan 4. Okay, tingkatan 5 lagi cikgu akan bagi latihan lembaran kerja kamu tolong salin dalam buku. Dan tingkatan 4, okay, hari ini cikgu akan terang dan kemudian nanti kamu dah buat nota kan? Dah kali nota apa semua? Semuanya nanti cikgu akan bagi latihan je lah kat kamu. Kita buat latihan sama lah. Okey. Untuk tingkatan 4 hari ini kita akan masuk tajuk unit 6 makanan halal dan haram. Kalau kamu tengok buku teks ni buku teks kamu. Ni buku teks kamu muka surat 53. Okey, tengok dalam buku teks ni. Okey, muka surat 53 ni kamu tengok ini adalah katalog barangan makanan yang selalu kita nampak dekat pasar raya kan. Okey, dalam katalog ni macam-macam lah makanan yang ada dengan harga yang ditawarkan kan. Okey, tapi kamu cuba tengok dia kata bagaimana cara kamu nak menentukan makanan halal, makanan yang halal. Macam mana kamu nak tentukan makanan tu adalah halal ataupun haram? Okey, macam ni. Kalau kata dalam katalog ni kan, dia dah ada set-set dah. Apa ni? Bahagian yang halal dan juga bahagian yang haram. Okey, tak apalah. Tapi macam mana kalau makanan tu tak ada label, dia letak di bahagian halal tapi tak ada label halal. Adakah makanan tu haram? Ataupun contohnya makanan tu makanan yang boleh dimakan tapi dia punya bahan-bahan, dia punya cara buat diragui. Contohnya makanan dalam tin kan. Ada setengah makanan dalam tin yang mana kita tak tahu dari mana makanan tu datang. Halal ke haram ke, macam mana kita nak tentukan makanan tu halal ataupun haram. Okey, yang tu yang kita akan bincangkan lah untuk tajuk kita kali ni. Okey, untuk tingkatan 4 cikgu juga ada sediakan slide untuk memudahkan kamu faham. Okey, oleh kerana kamu dah salin nota jadi tak ada masalah lah. Cumanya cikgu nak terangkan supaya kamu lebih faham tentang makanan halal dan haram. Makanan ni adalah benda yang penting. Kalau kata kita manusia tanpa makanan kita tak boleh hidup. Dan makanan ni bila kita makan akan menjadi darah dan daging kita. Jadi sebab tu kita perlu pilih makanan yang halal, yang elok lah. Tak boleh makan benda yang tak elok. Sebab benda ni yang akan menentukan kita punya badan. Badan kita ni kan. Kalau kamu makan makanan yang tak elok, yang haram dan sebagainya, kamu boleh jadi seorang yang sangat degil. Sebab tu kadang kalau kamu tengok, kenapa kita tengok macam ada budak-budak tu dia susah nak dengar cakap ibu bapa ataupun susah nak dengar cakap orang lain kan. Kadang mungkin jadi sebab faktor pemakanan dia sungguh dia diragui. Okey, kita tengok pada slide. Okey, hari ni yang ni tajuk kita akan belajar inilah makanan halal dan makanan haram. Okey, di akhir pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat membaca ayat 1 dan 8 surah Al-Baqarah dan terjemahannya, menyatakan maksud pengajaran ayat 1 dan 8 surah Al-Baqarah, menjelaskan dengan contoh makanan halal dan haram, menjelaskan akibat tidak menjaga pemakanan dari segi hukum halal dan haram, mengamalkan pemakanan yang halal dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah ayat muka surat 54. Nampak kamu ayat pada surah Al-Baqarah 1 dan 8 berkaitan dengan makanan halal dan haram. Ayat dia berbunyi beginilah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang mana maksudnya
Wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi kamu. Okey, dalam ayat ini diterangkan Allah dah kata supaya kita memakan makanan yang halal lagi baik. Kenapa dia halal lagi baik? Kenapa tidak halal saja? Jadi lepas ni kita akan tahu kenapa halal lagi baik. Bukannya hal semata-mata halal sahaja. Okey. Okay, seterusnya pengajaran surah Al-Baqarah. Pada surah Al-Baqarah ni kamu tengok muka surat 55. Surah Al-Baqarah ni ini adalah pengajaran yang kita dapat daripada surah ini. Yang pertama, semua umat Islam wajib memilih makanan yang halal. Okay, makanan yang halal ni apa dia dikatakan makanan yang halal? Makanan yang halal ni makanan yang pertama bersih. Lepas tu yang suci, yang bersih, yang tidak memudaratkan kita. Kalau apa-apa makanan walaupun dia bersih, dia suci tapi dia memudaratkan kita pun tidak dikategori sebagai makanan yang halal. Kita dituntut supaya menjauhi makanan yang haram. Okay, makanan yang haram. Okey, nanti kita akan tengok apa ciri makanan halal dan makanan yang haram. Okey, makanan seimbang yang halal makanan seimbang yang halal dan suci serta berkhasiat baik untuk kesihatan diri. Yang ni yang cikgu kata tadi dalam ayat tadi yang maksudnya kata halal lagi baik. Sebab makanan halal ni dia bersih, makanan yang seimbang. Lepas tu berkhasiat. Memang sesuai untuk kesihatan diri lah kan. Setiap muslim mesti berwaspada dengan tipu daya syaitan yang sentiasa mendorong kita untuk memilih makanan yang haram. Okey. Dalam Al-Quran pun ada cerita pasal kisah Nabi Adam yang mana dia tertipu dengan tipu daya syaitan. Dia makan buah yang Allah larang makan. Sebab tu dia dihukum diturunkan ke bumi. Okey, macam tu juga kita. Syaitan ni dia akan sentiasa menggoda kita, menipu kita untuk mencuba makanan yang haram. Sebab dia sukalah kan. Dia kata syaitan ni dia suka sesatkan manusia. Okey. Jadi kita kena sentiasa berwaspada. Bila kita tengok makanan tu, pastikan benda tu, makanan tu pada memang betul-betul halal dan kita yakinlah, yakin sumber dia tu kan. Okey. Berhati-hatilah ketika memilih makanan untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Okey. Kalau dekat Malaysia ni memang tak ada masalah nak cari makanan yang halal dan haram sebab Malaysia merupakan negara yang majoritinya orang Islam. Orang Islam ramai di sini kan. Tetapi kalau kamu di luar negara, contohnya negara-negara yang majoritinya bukan orang Islam, yang orang Islam yang sangat sedikit, memang nak jumpa logo yang ada logo halal ni susah. Jadi kita kena baca setiap satu bahan-bahan yang terkandung dalam barang tersebut. Okey. Tengok muka surat yang seterusnya. Ciri-ciri makanan yang halal. Okey, kalau kamu tengok buku teks, kamu boleh nampak muka surat 56 tu. Pertama sekali dia kata makanan yang telah ditetapkan oleh syarak seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ini adalah makanan yang halal kita makan kan. Seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah ditetapkan oleh syarak. Macam mana yang ditetapkan oleh syarak? Pertamanya bukannya pada daging yang haram. Bukan pada binatang yang dagingnya haram. Lepas tu bukan yang mendatangkan kemudaratan. Contohnya kalau kata kalau dalam Al-Quran disebut yang daging yang kita haram makan anjing dan juga babi. Tapi kalau kata yang kata tidak memudaratkan ni banyak. Dalam kategori tidak memudaratkan ni banyak sebabnya contoh binatang yang boleh memudaratkan kita kalau kita makan. Contohnya macam ular, macam katak. Daging mereka tu tak boleh kita makan juga sebabnya bila kita makan dia memudaratkan. Mungkin macam ular ada racun macam tu kan.
Lepas tu macam kelawar dan sebagainya, daging yang kita tak boleh makan. Makan makanan yang ditetapkan oleh syarak sahaja. Okey, sekarang ni timbul satu isu, kan sekarang ni kan COVID, kita tahu COVID ni disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh kelawar. Kenapa kelawar? Kan? Sebab tu dalam Islam ni kata kita tak boleh makan makanan daging binatang yang liar, macam ular, kelawar, katak, apa lagi? Apa-apa binatang yang liar lah. Benda tu binatang tersebut kita tak boleh makan sebenarnya. Kalau dalam Islam tak boleh makan. Bukan haram, tapi kata makruh. Macam itulah kan. Okey, tapi ada masa-masa tertentu kita dibolehkan makan. Itu pun kalau betul-betul darurat. Darurat tu boleh makan, tapi bukan untuk kenyangkan, sekadar untuk mengelakkan kita daripada mati kelaparan. Ataupun lagi satu disebabkan oleh perubatan. Tapi kena pastikan memang tak ada option lain dah. Maksudnya tak ada pilihan lain, yang tu saja pilihan, maka dibolehkan. Yang tu kita akan bincang nantilah kan. Okey. Yang kedua dia kata makanan yang tidak bercampur dengan najis dan bahan yang menimbulkan kemudaratan. Contohnya yang tidak bercampur dengan najis ni, contohnya bahan tu disimpan bersama dengan daging makanan yang tidak halal. Contohnya daging lembu yang halal disimpan dengan daging babi. Ataupun dia disimpan di tempat yang memudaratkan. Contohnya dia disimpan di tempat yang penuh dengan racun serangga dan sebagainya, yang terdedah dengan racun serangga. Jadi memang tak boleh makan lah, tak elok lah kita makan. Benda tu mungkin beracun juga kan. Okey, nombor 3 di sini, makanan dari punca rezeki yang halal. Okey, makanan pada punca rezeki yang halal. Kadang benda makanan tu halal, tetapi punca rezekinya tidak halal. Contohnya, cikgu kata, kamu beli beras pada guna duit mencuri. Beli makanan pada duit yang kamu curi. Jadi dia jadi haram lah walaupun makanan tu halal. Contoh beras tu halal, tapi kamu sumber duit yang kamu guna untuk beli makanan tu adalah pada mencuri. Ataupun contoh lain, macam kata kamu ambil hak orang lain. Contoh, okey, patutnya makanan tu untuk kawan ni, untuk A. Lepas tu kamu tak minta izin A pun kamu ambil makanan dia, kamu makan. Tak boleh juga. Sebab benda ni selalu terjadi. Selalu kadang macam kita terlepas pandang jugalah. Contohnya macam kata, okey, kalau kata sini lah kan senang. Cikgu buat jamuan. Cikgu ajak semua kamu makan kan. Makan rumah cikgu kan. Tapi cikgu dah packing siap-siap. Dia kata, okey, yang ni untuk pelajar A, yang ni untuk pelajar B, yang ni untuk pelajar C, yang ni untuk pelajar D. Okey. Kemudian, pelajar A ni, cikgu minta kat dia, cikgu kata, okey, tolong agih-agihkan makanan. Kemudian dia kata, okey, tak apa, dia agihkan. Tapi dia macam menipu sikit lah kan. Dia ambil dua bahagian. Sebabnya dia kata, okey, pelajar D tak datang ni. Jadi dia ambil tanpa pengetahuan cikgu, dia ambil makanan untuk A dengan makanan untuk D. Sekiranya dia dapat 2. Tanpa pengetahuan cikgu dan tanpa dia maklum lah kan. Okey, yang B dengan C dapatlah bahagian depa kan. Yang tu pun dikatakan sumber yang tak halal. Sebabnya pertama, cikgu dah kata, okey, bagi setiap orang kena dapat. Kecuali kalau cikgu kata, okey, yang lebih ni tak apalah, boleh ambil. Siapa-siapa nak ambil, tak ada masalah lah. Tapi sebab cikgu dah kata dah niat dah, pelajar A, pelajar B, pelajar C, pelajar D memang kena dapat. Jadi, kamu walaupun lebih, kena tanya dulu. Minta izin dulu pada tuan rumah, boleh tak saya nak ambil? Boleh tak yang ni saya nak ambil? Macam mana cikgu kata kalau yang lebih ni macam mana? Kadang benda tu kita terlepas pandang, kita termakan hak orang lain kan. Yang tu boleh menjadikan benda tu haram. Okey. Dan nombor 4,
haiwan yang halal disembelih mengikut syariat Islam. Yang ni haiwan yang disembelih mengikut syariat Islam. Seperti ayam, lembu, kambing dan lain-lain lah. Mengikut syariat Islam ni maksudnya cara Islam lah. Bila sembelih ayam tu, kadang-kadang ayam yang kita beli dekat market, kat kedai dan sebagainya, kena pastikan ayam tu betul-betul disembelih secara Islam. Kalau ada goreng tu memang susah lah kita nak tentukan kan. Tapi kalau kata kita beli ayam yang maksudnya yang fresh, yang masih belum dimasak lagi, kamu kena tengok sama ada dia disembelih, ayam tu disembelih secara Islam ataupun tak. Macam mana nak tentukan ayam tu disembelih secara Islam? Kamu tengok bahagian leher ayam tersebut, sama ada urat makanan dia, urat di leher dia putus ataupun tidak. Sebab sekarang ni banyak cara penyembelihan, tapi tak semuanya patuh syariat Islam. Ada yang disembelih guna elektrik, tu tak boleh lah. Ataupun ada yang disembelih dengan cara dipatahkan leher ayam tersebut. Yang tu pun tak boleh. Pastikan bila kata kita nak beli ayam tu, kita pastikan betul tak dia punya urat di leher dia, ada urat makan dengan urat darah tu terputus, betul-betul terputus. Tapi ada setengah ayam yang disembelih, dia tak sembelih, dia nampak macam urat putus, tapi sebenarnya dipatahkan dulu tengkuk dia kan. Tak boleh lah itu jadi haram, sebabnya dia akan jadi bangkai dulu kan. Itu makanan kategori sebagai bangkai. Okey, macam tu juga lembu, kambing dan sebagainya. Pastikan bila sembelih tu, bila kita beli tu, kita kena tahulah makanan tu binatang tu disembelih cara Islam ataupun tidak. Okey, nombor 5, makanan yang telah disahkan halal oleh pihak berwajib melalui logo halal JAKIM yang ditetapkan lah kan. Macam kata kalau kat Malaysia ni hanya ada satu je logo halal yang dipakai oleh JAKIM, tak ada logo halal lain. Kalau kata selain pada logo halal yang ditetapkan oleh JAKIM ni, kan kata tak halal tapi diragui lah kehalalan dia kan. Kalau kata guna yang halal antarabangsa pun atau negara lain pun boleh, tapi kena rujuk dengan JAKIM sama ada halal itu diiktiraf ataupun tidak. Okey, seterusnya kita akan masuk ciri-ciri makanan yang haram. Tadi kita bercakap tentang makanan yang halal. Okey, kalau makanan yang haram pula macam mana? Apa ciri-ciri dia kan? Jadi kita kena tengok dulu kan. Okay, nombor 1, haiwan yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Okey, apa yang haiwan yang telah diharamkan oleh syariat Islam? Pertama sekali, yang disebut dalam Al-Quran adalah babi dan juga anjing. Yang tu disebut dalam Al-Quran. Kemudian makanan binatang-binatang yang liar, seperti monyet, seperti ular, seperti kata, tu makanan yang binatang yang liar lah. Kemudian binatang yang melata, maksudnya dia makan sampah. Binatang yang makan makanan dia, semua makanan dia sampah. Macam tikus, lepas tu apa lagi yang makanan dia, semua makanan dia adalah sampah. Dia makan je apa je kan. Anjing pun dia makan apa saja. Okey. Kemudian binatang yang jinak. Binatang yang jinak pun kita tak boleh makan. Macam kucing, kita tak boleh makan daging kucing. Lepas tu binatang yang beracun pun tak boleh kita makan daging dia. Okey. Kemudian yang kedua, makanan yang boleh memudaratkan kesihatan. Yang ni makanan yang boleh memudaratkan kesihatan. Makanan yang boleh memudaratkan kesihatan seperti makanan yang beracun. Yang bila kita makan boleh mendatangkan penyakit pada kita. Yang tu tidak boleh kita makan. Macam sekarang ni pun penyakit COVID-19 ni pun berpunca daripada makanan yang memudaratkan. Kita dah tahu binatang tu boleh ada penyakit, lepas tu kita ada yang makan juga kan. Jadi tu yang boleh mendatangkan bahaya. Okey, nombor 3, bangkai dan haiwan yang disembelih tanpa menyebut Allah SWT. Yang ni
haiwan yang duduk di darat. Tapi kalau macam ikan tak dikira sebagai bangkai. Sebenarnya memang ikan kalau kita beli pun dia dah mati kan. Melainkan kalau kita ambil pada laut tu kan, memang dah mati. Tapi kalau ikan kat pasar tu memang dah mati, tapi dia bukannya dikira sebagai bangkai. Ikan makanan laut bukan dikira sebagai bangkai, kau kena ingat tu. Yang ni hanya untuk kata haiwan yang berada di darat saja kan. Okay. Haiwan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, walaupun sembelih betul tapi tak sebut nama Allah, haram makan. Okay. Nombor 4, arak dan minuman yang menghilangkan kewarasan akal fikiran. Yang ni memang sah-sah adalah haram. Dalam Al-Quran pun telah dikatakan bahawa arak tu haram. Minum makanan yang memabukkan tu adalah haram. Okey. Makanan yang bercampur sesuatu yang haram dan najis, macam cikgu kata tadi, bercampur makanan tu dengan makanan yang haram, maka makanan tu akan jadi haram. Okey. Kemudian contohnya yang ni, makanan yang campur dengan makanan yang haram ni kan. Contoh kamu nak buat kek. Okey. Kalau kat barat, kalau kita buat kek, dia akan tambahkan arak untuk bagi sedap kek tersebut. Tapi kita, kalau kata kita makan, memang salah lah. Memang kita berdosa lah kan, sebab kita dah tahu dalam kek tu ada arak dan sebagainya, kita pergi makan juga kan. Jadi kalau kata kita nak selamat, macam mana? Kita buatlah kek, cari kek yang tak ada kandungan arak dalam bahan dia tu, ada tepung dia kan. Okay, yang last sekali, makanan yang berpunca dari rezeki yang haram. Yang ni contoh cikgu boleh bagi tahu, contoh macam tadilah, kamu beli beras daripada sumber yang haram. Beras tu halal tapi kamu guna duit mencuri. Yang ni yang boleh merosakkan kita punya akidah, kita punya kadang-kadang kita susah nak terima nasihat orang lain sebab ni lah. Hati kita menjadi sukar untuk terima hidayah. Sebab sumber kita ni ada sumber yang haram. Okay, seterusnya kita masuk akibat tidak menjaga hukum halal haram dalam pemakanan. Okay, yang pertama sekali, hati menjadi kotor serta sukar menerima hidayah pada Allah SWT. Okay, kadang-kadang makanan ni, kadang-kadang lah memang makanan ni dia akan, bila masuk dalam badan kita, dia akan dicerna menjadi darah. Darah dan zat dan sebagainya. Darah ni yang akan mengalir ke seluruh tubuh kita lah. Bila mana sumber yang kita makan tu adalah tidak halal, maka darah kita pun jadi kotak lah. Jadi maksudnya penuh dengan kata sumber-sumber yang tak halal ni, yang haram ni kan. Tu yang jadi sukar nak terima hidayah, sukar nak terima pandangan orang lain, nasihat orang lain, sukar nak terima teguran. Kadang kita tengok balik kan, kalau kata kita ni, orang kata ni tegak sangat, betul pun tak mau dengar cakap kan. Kita tengok balik, kenapa kita jadi macam tu? Mungkinkah sumber makanan kita tu adalah sumber yang haram? Kita kena tengok balik kan. Okey, yang kedua, sukar untuk menerima kebenaran. Yang ni macam cikgu kata tadi. Kalau kadang-kadang ada orang cakap kan, awak kata tegak sangat kan, pasal apa tak mau dengar cakap ni kan. Kadang kita kena tengok balik, kenapa jadi macam tu? Adakah sebab kita ni ada termakan benda yang haram? Kadang macam kata kamu nanti sebagai ibu bapa kamu kena pastikan sumber makanan yang kamu bagi dekat anak kamu tu ada sumber yang betul-betul halal. Sebabnya bila kata kamu bagi yang sumber yang haram ataupun sumber yang kamu tak pasti halal ke haram ke, benda tu akan boleh merosakkan anak-anak kamu nanti. Okey, yang ketiga, ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah SWT. Yang ni dah kata sumber tu bila kamu makan benda haram ni, Allah memang takkan terima kamu punya ibadah kamu. Kecuali kalau kamu makan tu bersebab. Contohnya sebab perubatan. Memang terbukti
Bukan saja kita makan tapi memang terbukti bila kita ambil boleh menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Boleh dibolehkan makan, tapi dengan syarat memang tak ada pilihan lain dah. Yang tu je. Ataupun dalam keadaan darurat. Maksudnya tak ada makanan halal, hanya semua makanan haram je. Kalau kamu tak makan, kamu mati. Jadi boleh makan. Yang tu kan. Tapi kata kena pastikan betul-betul darurat lah. Makan pula bukan sekadar nak makan sampai kenyang menyebelahak tak. Makan hanya sekadar untuk menyelamatkan nyawa kita saja. Okey, seterusnya memudaratkan kesihatan tubuh, badan dan kewarasan akal fikiran. Okey, yang ni kalau kita makan makanan yang tak halal, beracun dan sebagainya, yang ada penyakit dan sebagainya, boleh memudaratkan tubuh, badan dan kewarasan akal. Macam contoh, dan sekarang lah macam kita dah tengok sekarang sebab ada yang makan makanan yang kata daging yang berpenyakit, akibatnya ramai yang dijangkiti virus dan sebagainya kan. Dan yang kelima, mendapat azab di akhirat kelak. Yang ni memang kita akan setiap apa yang kita makan tu akan menjadi saksi kepada diri kita di akhirat kelak nanti. Okey. Amalan bermakanan halal. Okey. Makanan yang dimakan disediakan dari bahan yang halal, bersih dan suci. Macam tadilah cikgu katakan. Kemudian makan di premis yang mempamerkan logo halal JAKIM. Okay, kalau kamu nak makan kat luar, contohnya nak order sekarang ni kan delivery je makanan kan, tak boleh pergi mana PKP. Jadi semua delivery yang hantar ke rumah dan sebagainya. Nak order makanan, kena pastikan makanan yang disediakan tu adalah dari bahan yang halal. Kena pastikan apa barang yang kamu nak order tu, yang kamu nak makan tu halal dia punya ni. Lepas tu yang kedua ada premis ada halal logo JAKIM lah kan. Kalau kata apa contoh, kalau kata kedai inilah, selalu yang jadi isu sekarang ni kedai mamak. Kedai mamak. Kadang kita was-was, kedai mamak ni disediakan oleh orang Islam ke bukan Islam? Ada logo JAKIM ke? Selalu kedai mamak yang menjadi kata persoalan halal. Okey, setakat tu saja untuk yang tingkatan 4. Cikgu dah minta kamu buat nota, kamu dah buat nota dah. Okey, sekarang ni apa yang kamu nak cikgu nak kamu buat? Cikgu akan bagi satu lembaran kerja untuk kamu buat. Kamu tolong salin lembaran kerja tersebut dalam buku latihan kamu, kemudian kamu jawab. Dah habis jawab, kamu hantar balik kepada cikgu kamu punya jawapan tersebut, dan kita akan bincang lepas saja daripada kita akan bincang nantilah ada apa dalam kita punya kelas akan datang lah. Yang tu saja yang cikgu nak kamu buat. Okey, kalau tak ada apa-apa, sebarang pertanyaan, persoalan ke apa, boleh tanya cikgu dekat grup Telegram. Tapi pastikan janganlah lewat sangat, tengah-tengah malam janganlah kacau kan. So apa-apa tolong Telegram saja, jangan call. Cikgu akan balas. Lambat ke cepat ke cikgu akan balas. So dah siap kerja, tolong hantar pada cikgu. Kalau boleh sebelum 10.30 hantar kat cikgu. Sebabnya cikgu dah kata pukul 9 kamu kena on handphone kan. Cikgu akan bagi kerja. Patutnya kita Google Meet hari ni, tapi cikgu tak buat Google Meet. Cikgu hantar video sama je. Patutnya kamu buat kerja semualah. Jika tak ada apa, cikgu sudahi kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.